satu lembah dalam neraka Jahanam. Namanya Wail, ya. Baik. Namanya Abdul Somad Al-Jawi. Al-Jawi Il-Falimbani, Khadimul Fuqara'i fi Makkah Al-Musyarrafah. Nama pengarang ni siapa? Muhammad Abdul Somad. Namanya Abdul Somad. Jawi itu sebenarnya dia orang Jawa. Dia orang Jawa, disebut Jawi dulu. Eja Jawa tu jim, alif, waw, ya, tak ada titik. Itu jim, alif, waw, ya, tak ada titik, tu Jawa. Tu zaman dulu. Bila dapat orang Melayu bacanya Jawi. Itu Jawi lah tu, Jawi ni, orang Jawi. Itu orang Palembang. Palembang apa? Orang Palembang lah. Palembang di mana? Di Sumatera sana, ya. Orang Palembang. Falembani, Khadimul Fuqara, hadam bagi segala segala apa namanya, fakir-fakir. Ya. Dia berkandang kepada Tuhan yang Maha Kaya. Ya. Hadam segala fakir di dalam negeri Mekah. Dia ni buat ngarang kitab ni di Mekah, tau. Ini kitab karangan di Mekah. Al-Mukarramah, Mekah yang mulia. Al-Musyarrafah, Musyarrafah tu pun mulia juga. Ya, Mukarramah pun mulia, Musyarrafah pun mulia. Ada orang nama Syarifah dah, mulia dia tu. Syarif ada nama Syarif. Mulia dia tu, ya. Karim ada orang nama Karim. Mulia tu. Ya, Abdul Karim, hamba kepada yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia siapa? Allah Taala, ya. Itu dia namanya. Baik, ada pun kemudian daripada itu wa ba'du tadi, ya. Kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir. Fakir ni pengarang tadi, yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya. Yang paling kaya siapa? Allah Taala. Tak ada yang mengatasi kekayaan Allah Taala. Iaitu Abdul Somad Jawi Falembani, orang Palembang, ya. Ya. Ini selalu orang dulu-dulu tu dia sebut apa namanya, ikut tempat dia. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Artinya apa? Abu Mansur tu dari kampung Maturid, nama kampungnya. Sebut Maturidi. Ya. Ada tak pernah dengar nama Idris Al-Marbawi? Ada tak? Dia apa? Dia mengarang Qomus Marbawi namanya. Namanya Idris. Dia asal dari Lubuk Merbau. Itu kata Marbawi, ya. Idris Marbawi, kata Idris Lubuk Merbau, ya. Kemudian ada pernah dengar Ibrahim. Datang dari mana? Dari Kampar. Jadi Ibrahim Al-Kampari. Bolehlah, ya. Ya, ini dia. Jadi jangan terkejut bila Falembani itu ada, ya. Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Lagi Junaidil Baghdadi namanya, Junaidil Baghdadi. Namanya Junaidi, dia orang Baghdad. Abu Hasan Al-Basri, ada tak? Abu Hasan Al-Basri. Basri itu Basrah. Basrah itu mana? Iraq. Satu bandar di negeri Iraq, namanya Basrah. Jadi macam tu. Jangan terkejut, ya. Itu nama-nama tempat dia dilahirkan. Ini pun begitu juga. Apa namanya? Palembani, kata di Palembang itu, ya. Hadam segala fakir di dalam negeri Mekah Al-Musyarrafah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal lil muslimin maghfiratan wa rahmah. Ghafarallahu lahu tu mudah-mudahan mengampuni Allah Taala baginya. Bagi siapa? Bagi Abdul Somad ni tadi, ya, pengarang ni tadi. Ya. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, dan kedua ibu bapanya, ya, dan kedua ibu bapanya, dan segala muslimin. Dan untuk kita itu segala muslimin dan muslimat, dan juga muslimat. Ini muslimin aja, jangan merajuk pula, ya. Ada sebut kemai, ya, dia mai aja kata, ya. Jangan merajuk. Muslimin itu termasuklah muslimat sekali, ya. Ya. Muslimin, ya, akan beberapa ampunnya dan rahmatnya. Allah datangkan rahmat, ya. Kemudian kita sambung sikit lagi. I'lam tu artinya apa? Ketahui olehmu, ya. Ayyuhat talib lidaril akhirah
an kitaba bidayatil hidayati lil imami hujjatil Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'ul littaqwa al-mazkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya apa? Ketahui olehmu hai saudara kami. Itu bukan kamu dia, kami. Kaf alif mim tu kami ya. Saudara kami yang menuntut bagi akhirat. Talib tu artinya penuntut. Kita ni semua talib lagi ni. Talibin. Yang perempuan tu namanya talibah. Kalau seorang talibah, kalau ramai talibat. Kalau campur lelaki perempuan, talibin juga. Apa ya? Talibin atau talibun. Ikut struktur ayat lah ya. Jadi orang nama talib ni penuntut artinya. Ada orang nama talib dah ni. Kita tak ada nama talib, yang ada talib. Talib tak ada apa? Talib ya. Alif lam ba ya. Penuntut. Wahai segala penuntut. Ya, apa dia? Lidaril akhirah, yang dituntut apa? Negeri akhirat. Ngapa ngaji tuan-tuan malam ni? Ngapa ngaji perempuan malam ni? Nak menuntut negeri akhirat, nak menuntut keselamatan di akhirat. Kalau tidak rugi masa aja datang ngaji ya. Sikit kan rugi masanya. Kalau ada rumah boleh mamam, boleh tengok TV, boleh macam-macam boleh tengok ya. Tapi kita hendak kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kerana orang yang menuntut ilmu, selangkah dia berjalan ya, selangkah dia berjalan, Allah bagi 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. One more time, takut tak berapa dengar tadi. Selangkah dia berjalan menuntut, pergi ke tempat menuntut ilmu, dia dapat 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Jadi dari rumah tuan-tuan dan perempuan berapa langkah? Kira lah langkah tu berapa? 1, 10. 2 langkah 20. 3 langkah 30. Kalau 100 langkah tak tahulah, kali kan 10. 1000 jadi kalau nak tahu sekarang, tinggal motor tu, jalan kaki balik, bilang langkah tu, tahulah berapa langkah. Tapi kalau saya nak bilang langkah tak lalu pun. Nak di kampung sana mana lalu bilang langkah dari sini sampai kampung. Bukan suruh bilang pun, nak menandakan murahnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala bagi orang yang suka menuntut ilmu, supaya kita dapat negeri akhirat besok kebaikan dalam kehidupan di akhirat besok supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ni tidak menjadi orang-orang yang bertakwa. Lain dari takwa kita tak nak, kerana perintah Allah apa perintah Allah? Wa tazawwadu, kata Allah, carilah kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari ialah sifat takwa. Pasal apa hendak takwa ni tuan-tuan dan puan-puan? Hendak kita nak takwa ni? Ngapa hendak? Ngapa hendak? Masuk syurga. Itu aja. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah hanya menjamin keselamatan orang-orang yang bertakwa. Di bawah sifat takwa tak ada jaminan dari Allah. Kalau tidak jaminan, mesti menjadi orang yang bertakwa. Baru dijamin, di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin. Di dunia Allah kata wallahu waliyul muttaqin, Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di dalam makam yang selamat, keadaan yang selamat. Mereka berada dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Tahu air pancut? Mana kita tahu air pancut? Fountain. Tahu fountain? Fountain. Ada lagu tak fountain, tahu? Tahu? 3 coins in the fountain. Dia ingat komen benar kau start ni. Siapa nyanyinya? Kuis kodana malam ni. Siapa nyanyinya? Johnny Mathis namanya. Itu fountain. Dalam syurga itu ada fountain.
air tu pancut aja. Dalam dunia ni pun air pancut tu kan cantik daripada roundabout kan. Pada roundabout tu kan banyak air yang pancut kan. Cantik punya pandangan. Di syurga lagi. Ya. Nikmat syurga tu yang menunggu nanti di sana 99% lagi ada. Yang ada sekarang dalam dunia ni hanya 1% saja. Besok lagi 99% lagi hebatnya. Ini yang kita nak nuntut talibul lidaril akhirah, menuntut dalam kehidupan dia di akhirat. Ya. Bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah, ada lagi satu kitab dukung kita ini juga, tapi namanya Bidayatul Hidayah. Kecil sikit daripada ini. Reganya sama, reganya RM10 juga. Ya, Bidayatul Hidayah. Ada dalam cakap Melayu pun ada. Ya, itu namanya Bidayatul Hidayah. Bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang ngarangnya Bidayatul Hidayah itu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu pula gelarannya Hujjatul Islam. Apa kata Hujjatul Islam? Dia boleh berhujjah tentang Islam. Sebut aja bab apa? Bab akidah, bab fiqh, bab tasawuf, semua dia boleh hujjah. Ada Hujjatul Islam. Lawyer lah kalau kita sekarang ni, lawyer Islam. Apa saja masalah tentang Islam dia boleh selesaikan. Itu orangnya namanya Imam Al-Ghazali. Ada pun nama dia tak? Inilah dia pengarang kitab. Ya, lagi yang paling masyhur kitabnya ialah Ihya Ulumuddin. Itu lagi masyhur kitabnya. Apa kata Imam Ghazali? Bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali itu, iaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Kita baca kitab ini, insya-Allah kita akan dapat rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah lah. Kalau tak ngombin juga entahlah. Tahu ke tak ngombin? Jenuh. Tak juga ngombin-ngombin. Dia nak kita ada rasa takut kan Allah Ta'ala. Yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, dan ambil oleh kamu akan bekal. Ambil tu cari. Cari akan bekal akhirat. Maka yang terlebih baik bagi bekal itu iaitu takut akan Allah. Bekalan yang paling baik ialah sifat takwa. Itulah bekalan yang terbaik bagi kita yang nak hidup di alam akhirat nanti. Baik, wa fihi, dan di dalamnya ilmun nafi' fid dunya wal akhirah, fala budda likulli muslimin min maghrifati. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Bila kita ngaji kitab ini, insya-Allah dia merupakan jadual harian kita. Ini program harian kita, bermula dari bangun tidur apa nak buat. Itu dia pergi ke masjid, macam mana nak buat, wirid-wirid dalam masjid buat nak buat. Dah lepas wirid tu antara waktu isyraq tu dengan sampai ke zuhur tu apa nak buat, semua ada program ini. Kemudian sampai ke zuhur tu ada program lagi sampai ke asar. Kemudian lepas asar tu ada program lagi sampai ke maghrib. Lepas maghrib tu sampai ke isyak. Lepas isyak tu ada program lagi sampai tidur. Jadi maknanya dia atur cara 24 jam. Kalau nak menjadi orang yang bertakwa, ikut atur cara yang diatur oleh Imam Ghazali dalam kitab ini ataupun kitab Bidayatul Hidayah. 24 jam tu sampai tidur pun jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kena ikut betul-betul lah ya. Kalau ngaji cincai-cincai je payahlah ya. Tahu cincai-cincai? Chips more. Tahu ke chips more? Tahu chips more? Apa? Kejap ada, kejap tak ada. Tak ada lah. Kena tekun betul-betul. Kena betul-betul. Kerana dia mengandungi program kehidupan harian. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Sebab itu Imam Ghazali ni memang begitulah ya. Disuruh je. Bukan benda tak boleh kita buat, boleh buat, senang aja bendanya. Itu apa namanya? Bekalan yang paling baik ialah sifat takwa kata Nabi tadi ya. Jadi dalam ni terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan dalam akhirat. Maka tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang yang Islam. Mula-mula orang tu nak Islam, yang kedua nak mukallaf. Apa tu mukallaf?
Itu baca betul-betul tu mukallaf ya, jangan baca maklaf mingkap langkap lamfa maklaf katanya. Mukallaf. Tulis rumi atas tu mukallaf Artinya apa? Orang yang sudah wajib mengerjakan perintah Allah, sama ada suruhan atau larangan. Itu mukallaf itu. Tandanya ada 4 mukallaf. Yang pertama aqil. Apa artinya aqil? Akalnya sempurna. Tak ada bingung, tak ada gila. Tak ada bingung benar, tak ada gila. Bingung tu bukan setakat UPSR 5E, tu belum bingung lagi. Ini dah. Walaupun dia UPSR 5E, tapi kalau dia kenal yang ini najis, yang ini suci, itu mukallaf tu. Bukan bingung lagi nama. Ini dia tak kenal. Dodo dia katakannya taik lembu katakannya dodo. Baru dia tak mukallaf. Yang kedua dia gila. Tahu gila? Siapa tak nak jadi mukallaf senang jawab. Jadi gila. Tak wajib sembahyang, tak ada wajib sembahyang. Itu yang pertama yang aqil. Yang kedua baligh. Apa kata baligh? Cukup umur. Umur 15 tahun. Kalau tak ada apa-apa tandanya, lelaki dan perempuan umur 15 tahun. Tapi kalau ada tanda walaupun belum 15 tahun dia dikata baligh. Kalau orang lelaki apa? Dia mimpi bersetubuh dan keluar mani. Itu baligh lah tu. Kalau perempuan, dia mula datang haid. Start je dia datang haid, itu dia baligh betul. Wajib sembahyang. Wajib menutup aurat. Wajib mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Begitu juga kalau perempuan, dia tak ada datang-datang haid, tapi dia mimpi bersetubuh dan keluar mani, pun juga dikira baligh. Tapi syarat umur 9 tahun dan lebih. Kalau 8 tahun belum baligh lagi, walaupun mimpi Itu baru 2. Yang ketiga sempurna panca indera. Apa panca indera? Mata lagi, telinga lagi, hidung lagi, kulit lagi, hidung dah ya. Telinga, mata, telinga, panca indera pandangan, penglihatan, penciuman, kulit lagi apa? Dan juga lidah, rasa Itu panca indera yang 5. Sempurna panca inderanya, tapi dalam Islam panca inderanya dia pakai 2 aja. Pendengaran dan penglihatan. Kalau salah satunya ada, sempurna lah tu. Dia nampak tapi tak dengar, sempurna tak? Sempurna lah tu, kerana nampak. Dia buta tapi telinga tak peka, sempurna tak? Sempurna lah tu. Wajib sembahyang, wajib melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali dia tak nampak dan tak dengar, buta dan peka, itu tak wajib lah. Itu pun nak dari kecil. Kalau dah tua 72 tahun umurnya baru buta dengan peka, macam masih wajib lagi Yang keempat, sampai dakwah Rasul kepadanya. Sampai dakwatul Rasul kepadanya. Dia tahu tentang Islam. Dalam Malaysia ni semua orang tahu tentang Islam, maka semua mukallaf belaka tu. Tak ada alasan bagi mereka. Bila tanya kapal sing esok, kamu nampak ada orang Islam sembahyang? Nampak. Kenapa kamu tak sembahyang? Tak boleh jawab. Begitu juga orang tak nutup aurat tu. Kamu nampak ada orang nutup aurat dulu? Kenapa kamu tak nutup aurat? Dia tak boleh jawab. Pasal dia sampai seruan dakwatul Rasul kepadanya. Lainlah kalau dia dari kecil lagi tak pernah dengar tentang Islam, tak pernah nampak tentang Islam, tak ada orang cerita apa pun tentang Islam, tiba-tiba dia besar, maka dia bukanlah mukallaf, dia tak tahu langsung tentang Islam. Contohnya lah, dia umur 2 tahun naik kapal terbang. Kapal terbang tu entah macam mana jatuh, yang lain semua mati, dia seorang je hidup. Umur 2 tahun. Hidup pula tu di hutan belantara Amazon. Tahu mana Amazon? Di Brazil sana. Dia merangkak keluar. Orang lain tu dah mati, maknya mati, bapaknya mati, orang penumpang lain mati. Kalau berlaku lah ni, contoh macam ni dia seorang tidur. Udah begitu, dia pun nangis, kuak nangis. Datang beruk ambil bela. Jadi pak angkatnya beruk dalam bela dia. Sampai dia besar. Udah besar jadi apa? Jadi Tarzan. Ketika itu dia mukallaf ke tak? Tak tahu dia tentang Islam. Cakap pun tak kerti. Itu
yang Tarzan tu, dia bukan mukallaf lagi. Tapi bila dah dia pergi ke London, macam mukallaf dah ya. Tarzan in London mukallaf dah? Mukallaf ya. Tarzan in New York mukallaf dah? Mukallaf. Ada tak orang Islam di New York? Ada. Ada tak orang Islam di London? Ada. Mukallaf dia tu. Itu dia. Mukallaf. Siapa tak mukallaf angkat tangan? Tengok benar mana kena orang tak ada mukallaf? Tak ada semua mukallaf. Jadi bila mukallaf wajib mengerjakan yang diperintahkan, wajib meninggalkan yang dilarang ya. Baik. Lagi wajib kita ya daripada mengenal akan dia. Falihadza ahbabtu an utarjama masailahu ma'a ziyadati masaila nafsiyatin fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arab. Maka dari kerana inilah kasih aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu. Serta ku tambah daripadanya beberapa, itu ku tambah ya. Bukan ketambah tu ya, ku tambah daripadanya beberapa masalah yang baik. Tak dapat tiada daripada supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Kitab asalnya Arab, Bidayatul Hidayah tu Imam Ghazali bahasa Arab. Tapi Syekh Abdul Samad ni tadi dia menterjemahkan ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu kampung apa? Bahasa Melayu tu terkenal dengan bahasa apa? Bahasa Jawi. Bahasa Jawa tu ya. Itu bahasa Melayu. Kenapa? Dia tahu orang Melayu ni bukan kerti cakap Arab. Termasuk orang cakap ni bukan kerti cakap Arab. Yang tahu ada dua patah aja. Ana enta itu je. Lain tak tahu. Itu salah manjang. Ana betul enta betul anak jumpa orang perempuan, anta nak ke mana kata. Dia marahkan orang tu, nanti anak katanya. Dia tunjuk orang tu, nanti anak katanya. Tahu anak? Anak siapa? Saya lah. Jadi dia tahu kita ni bukan kerti benar cakap Arab. Dia pun terjemahkanlah daripada bahasa Arab kepada bahasa kita supaya kita faham. Sekarang ni baru boleh kita ngaji ya. Hidayatul Salikin boleh ngaji, Matla'ul Badrin boleh ngaji, macam-macam kitab kita boleh ngaji, asalnya daripada bahasa Arab ya. Ya. Kemudian wasammaitu biha bihidayatis salikin wa fi suluki maslakil muttaqin, dan aku namai akan dia dengan hidayatus salikin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Aku namakan kitab ini Hidayatus Salikin. Artinya apa? Petunjuk bagi orang yang sedang berjalan. Siapa yang sedang berjalan tu? Kita lah. Berjalan ke mana? Jalan ke mana? Jalan ke akhirat. Kita ni bukannya warga negara Malaysia. Kita ni bukan warga negara flat ni. Kita ni bukan warga negara Sungai Senam. Kita ni bukan warga negara Perak. Kita ni warga negara apa? Akhirat. Semua kita ni warga negara akhirat. Ini salikin, kita sedang berjalan ke akhirat. Supaya kita bersedia dengan sifat takwa. Bila kita sampai di akhirat nanti, selamatlah kita ya. Itu dia. Jadi dipanggil apa? Hidayatus Salikin. Pada menyatakan perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ngapa panjang mana tu? Habislah tu ya. Akan datang kita baca lain ya. Ya. Sekian dulu untuk malam ini. Ada masalah silakan.